Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua hari ini? Hujung-hujung minggu, moga sihat walafiat dan bersama dengan keluarga. Apa khabar saudara Zack? Terima kasih hadir. Saudara Yusaid Rush. Saudara Zamuddin Mat, saudara Muhammad Rosdi, saudara Zamari LC, saudara Azrul Jalil, saudara Mat Kapli, terima kasih selamat malam bersama dengan saya. Begitu juga dengan saudara Ahmad Mab, Puan Marbiah Abdullah, saudara Zizi Muhammad, saudara Dinhu, saudara Alias, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Salam perpaduan daripada Puan Hamidah Kamat. Begitu juga Tuan Haji Azhar Abdul Manap, saudara Bakat Ahmad, saudara Puan Rubiah Osman, saudara Hafiz Azhara, saudara Samsul Abu Hassan. Begitu juga saudara Yat Arifit. Salam, selamat malam. Dari Nilai kata Yat Arifit ya. Puan Hajah Comel-Comel, Rockers, saudara Muhammad Rashidi, saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Begitu juga Ifandi Gidir, saudara Muhammad Rasyah, saudara Richard Bakri, Wan M. Bakri, saudara Syah Ibrahim, saudara Zian Yan, apa khabar? Saudara Jamaluddin Rahani, salam untuk warga Madani, saudara Kamaluddin Baharum, salam dari Shah Alam katanya, saudara Muhammad Shanif, itu juga saudara Mustafa Hamid dari Pasir Gudang, Johor, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku, saudara Helmi Mat Zain, saudara Alias, begitu juga saudara Mustafa Ilyas, saudara Abdul Aziz, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku, Sungai Petani, saudara Zack Zul, Puan Rubidin dari Putrajaya Jaya, saudara Alias Abdul Latif, Puan Nuraini Rahmat, salam untuk sisi keluarga. Saudara Muhammad Nur Khaizi, waalaikumsalam. Begitu juga Puan Umi Kasum, salam pencerahan. Saudara Ramli Karim daripada Keluang, Johor, saudara Nordin Din, harap-harap malam tak ada gangguan ya. Saudara dari Besut, saudara Mat Rashidi, admin ada di Besut sekarang ni, saudara Mat Rashidi ya. Saudara Syahar, saudara Helmi Mat Zain, begitu juga saudara Arifin Abdul Halim, saudara Mat Nazri Syafi'i, Edi Tahir, beah lajunya kena. Puan Nur Maria, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Tukiran Kitam daripada Muar Johor, saudara Limut, saudara Aminah Kak Minah dari Terengganu. Katanya tak manis dah, apa Terengganu dah tak manis dah. Kenapa tak manis tu Kak Minah? Siti Rafiah dari Teluk Intan, Siti Rafiah, saudara Roipa dari Dungun, saudara Fazilah Abdul, begitu juga saudara Syirik Syarani daripada Bandar Muazzam, saudara Muhammad Syarani, saudara Mozainul, dia Waksu hadir dari Larut, Perak, Hashim Hassan, begitu saudara Mirah Harun, saudara Muhammad Raimi Mat Siddiq, saudara Amir Syarifuddin, sebut ni saudara Amir Syarifuddin, tak aci pula tak sebut nama saya sebut. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Syed Azhar dari Keluang, panas katanya. Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Abu Seman, saudara DS Mat Saleh, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Abu Seman Hashim, saudara Haji Wan Ismail, saudara Muhammad Nur Khaizi, begitu juga Saklina, Yaya Armin, Cik Long, Awang Yusof, saudara Muhammad Nur Khazi, salam pencerahan. Saudara Haji Wan Ismail dari Kedah, saudara Edi Tahir, saudara Rizki Aditya daripada Johor Bahru, Syed Azhar, Syekh Abu Bakar, suara tersangkut-sangkut macam mana tu, salam perjuangan daripada Wan M. Bakri, saudara Hashim Husni Qaldi, saudara daripada Great, daripada Lenggung Great. Tadi MB buat open house saya tu. Saudara Ami Bashir, Errol Awi, Sedipah Hanyut pun ada katanya, saudara Zulkafli Zul, saudara Hamzah Hussein, begitu juga saudara Muhammad Yusof, Cik Mak Mohaini, saudara Mazlan Khalib, saudara Cik Norlia, Abu Bakar Abdullah, waalaikumsalam, Azura Nashwandin. Setara mengah bercakap, kalau tak sebut nama kan marah pula ya. Puan Syarifah Habibah dari Pasir Gudang, saudara Osman Hamid, saudara malam ni cerita apa pula? Macam-macam cerita ya. Saudara Puan Asmah Ahmad, salam pencerahan. Muhammad Safri Zanuddin, salam dari Pahang katanya. Saudara Razak Daud, saudara Edi Tahir, saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Cik Awang, salam perpaduan. Nashwandin, Abu Bakar, Abu Ahmad, saudara Syahrul Amin,
Itu juga saudara Bai Cik Tahir, Abibah, Puan Abibah, saudara Rahman, saudara Ashaq, saudara Mat Spana Jaya, salam pencerahan, Wan M. Bakri, Mak Nur Khaizi, saudara Nizam, begitu juga saudara Muhammad Nur Khalzi, saudara Syarah Yang, Hasun, Perwaiti Zainun, saudara Ruzana Cik Ani. InsyaAllah hadir konvensyen Kerajaan Perpaduan nanti pada 14 bulan. Ya, Cik Rozana Aini, saudara Mat Spana Jaya, saudara John Ringo. Tak marah, tak apalah, tak marah, alhamdulillah. Saudara Muhammad Syuhairi dari Tambun, saudara Muhammad Syuhairi dari Tambun Perak, Borak Putih katanya, salam satu Malaysia. Saudara Halim Wahab, salam Madani. Syarum Juandi, saudara Abdul Jamal, saudara Edi Tahir, begitu juga saudara Alim Aiman. Baik saudara. Mencungap saudara. Tak sebut nama, kecil hati. Disebut, saya yang mencungap saudara. Ya, saudara Mak Nur Daras dari Kota Kota Baru. Abeno katanya, dari Kota Baru. Apa khabar Abeno? Saudara Mak Spana, kebenaran tetap bersama bosku katanya. Rahim Aim, hadir dari Dungun, saudara Rahim Aim. Saudara Duan Zain, saudara Rosdin. Cuma saudara Puan saudara Aiman, cuma saya minta lah kalau boleh saudara, nama tu jangan cantumkan saudara. Pening saya nak menyebutnya saudara. Saudara Skyrock, saudara Cik CTP. Salam cinta damai. Baik saudara. Pencerahan mesti diteruskan. Hari ini saudara, semua orang tahu hari ini hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 yang merupakan hari yang ke-1144. Artinya sudah 1144 hari virus corona menyerang negara kita. Laporan daripada Kementerian Kesihatan belum ada untuk hari ini, dan rasa saya mungkin hari Isnin lah. Saudara Francis Bolang Gary, salam. Saudara Naim Rejab, itu saudara Muhammad Yusuf Barum dari Rawang, saudara. Saudara Tab Abdul, saudara Abdul Rahman Nas, saudara Perindu Kristal dari Batu Pahat, Johor. Ada Perindu Kristal, ya, saudara Skyrock, saudara Muhammad Spana. Moga ada sinar untuk rakyat dan negara kita, Kerajaan Perpaduan. Baik saudara, tidak ada laporan tentang COVID-19, kita masuk e-commerce. Ini penting. Kalau teman-teman yang nak berniaga, silakan, tidak ada masalah. Boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh memberi pencerahan tentang produk anda. Tak ada masalah saudara. Saudara Idin Sugih daripada Parit Bunta, saudara. Itu juga saudara Ajib Nova. Dia kata Atan teruk sangat, sabar, tak apalah. Bagi saya jangan marah saudara. Hidup ini saudara mesti berlapang dada, ya Pak Uda. Saudara Alias Abdul Latif, malam Saturday Night Fever. Apa-apa pun kata Mat Spana Jaya, warga Cinta Damai tetap yang terbaik. Saudara Hanafiah Haji Senawi, selamat malam. Cik Mat dari Penang hadir. Terima kasih Cik Mat. Saudara Norizan Said dari Perlis, Tuan Abdul Rahman Ismail, begitu juga Ishak Maidin. Jadi seandainya anda ada produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Bolehlah, sebab Al-Azhar masih berniaga Al-Bakurnya, iaitu setangi yang mewangikan bilik kita, rumah kita harum semerbak. Dan juga minyak wangi daripada Timur Tengah, di mana minyak wangi itu berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Pesanan sudah dibuka, cuma pesanan simpulan kasih masih lagi bertahan. Saudara Zul Zafar Go Solo, Mat Kerana, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Ayu Edi Tahir, dia kata betul, hidup TSK, boleh marah nanti kena jual. Saudara, kalau anda mahu buah-buahan dihantar, ini untuk teman-teman di Lembah Kelang, Saudara Zamri Ibrahim, bolehlah hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut terus dihantar ke rumah anda. Dan juga jangan lupa saudara, iaitu Popiah Cereal Lady Maria. Sedap saudara, rangup, pedas, manis, harga rahmah. Hubungi saudara Nizam 435-1203.
Dan hari ini saya ucap terima kasihlah pada sahabat saya kerana menghantar kepada saya sekotak buah harum manis. Ni dia saudara, buah mangga harum manis. Terima kasih Datuk Yusof. Petang tadi saya dah terima, saya dah makan saudara. Sekarang ni musim harum manis di Perlis. Memang sedap saudara. Ternyata buah-buahan ini memang harum dan manis rasanya. Tak adalah rasa apa ni masam dan sebagainya. Jadi makan pun wajah jadi manis saudara. Harum manis dari Perlis. Saya rasa, saya yakin ini mungkin daripada ladang beliau. Kerana tapi bagi teman-teman yang mahu memperolehi buah harum manis ini, dia ada dua grade saudara. Satu grade premium dan satu lagi grade super. Anda boleh hubungi saudara Ahmad Ikram Yusof. Tempahan anda bolehlah hantar ke talian 013 811 0299. 013 811 0299. Dan buah harum manis ini saudara akan terus dihantar ke rumah anda. Memang sedap saudara, rasanya pun sedap. Dan untuk teman-teman yang mahu menjadi ejen kepada syarikat Usima Walid Harum Manis, sebab beliau mengusahakan juga ladang harum manis, jadi dia bagi nama syarikatnya Usima Walid Harum Manis. Bolehlah hubungi pula anaknya itu Cik Alia di talian 019 834 0299. 019 834 0299. Banyak produknya, dan hari ini saya nak beri pencerahan tentang teh saudara. Usima Telang Belu Tea. Ini minuman kesihatan yang berasaskan bunga telang dan bunga ros saudara. Ini adalah untuk bersifat antioksidan yang membantu mencegah penyakit-penyakit kronik seperti mengawal gula dalam darah, mengawal kolesterol dalam badan, membantu menajamkan daya ingatan dan membantu pertumbuhan otak. Saya dah makan harum manis sedap, saya dah minum air teh bunga telang, rasa badan sihat, segar saudara. Saudara Catherine, apa khabar? Saudara daripada Pasir Mas tadi, siapa dari Pasir Mas tadi ni? Saudara Zari, ya saudara. Begitu juga saudara Nur Zaidi, saudara Abu Nem, salam perjuangan, salam Madani, saudara Rahim Abdullah. Begitu juga saudara Rahman, Nia Idris, Raja Syarizid, saudara Rosli Yunus, saudara Abdullah, saudara. Saudara Sofian, saudara Norzina, saudara Ran Amran, Ramsyah. Saudara, kalau nak tulis nama tu, kalau bolehlah jarakkan supaya senang saya untuk menterjemahkan nama itu. Tidak nanti susah juga macamnya. Ada warna. Ya, saudara Abdullah, saudara Rosli bin Yunus. Maklum sajalah saudara dah tua-tua begini. Aduhai saudara. Usai pencerahan tentang e-commerce, kita masuk segmen ini paling bagi saya penting dalam kehidupan kita, iaitu naluri kehidupan. Yang saya terima culipan daripada teman-teman yang menghantar. Bila saya baca, elok untuk perkongsian kita bersama saudara. Saudara, antara anugerah daripada Allah SWT yang paling bernilai pada kita ialah akal. Hanya manusia saja yang diberikan akal. Dan ini merupakan anugerah. Makhluk di dunia ini yang mempunyai akal hanya manusia. Binatang tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, batu, apa pun saja tidak mempunyai akal. Hanya manusia saja yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan akal yang boleh kita berfikir. Tapi ada orang yang malah berfikir. Akhirnya mereka jadilah Pak Turut. Menurut peribahasa Melayu, mereka ini akhirnya kalau jadi Pak Turut, jadilah seperti lembu dicucuk hidung. Sebab Al-Quran, saudara, ada memberi ibarat yang lebih keras. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Arafat ayat 179 yang bermaksud, mafhumnya saudara, mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang tidak mahu menggunakan akal fikiran. Dan Al-Quran menjelaskan sikap manusia sebagai Pak Turut ini seperti mana firman Allah yang maksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan, kata mereka, kami menurut apa yang kami dapati daripada datuk nenek kami. Jadi patutkah mereka itu sekalipun datuk neneknya tidak faham sesuatu dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah, patutkah mereka mengikutnya? Itu persoalannya. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Al-Quran saudara mengajar kita menilai
berdasarkan ilmu dan petunjuk. Bukan menilai pada peribadi semata-mata. Seseorang hanya boleh memberi pandangan, yang menilainya ialah diri kita sendiri, saudara. Kerana setiap orang diberi akal. Apa guna akal jika kita hidup hanya dengan menumpang akal orang lain dan tidak yakin dengan akal diri sendiri? Ingat, saudara, fikir-fikirkanlah. Dan ya, saudara Zaidi Zain kirim SP lagu mana? Saya pun tak tahu, saudara. Tok Shun, saudara Faridah Saman, saudara Aini, saudara Yusuf. Salam sahabat semua, katanya. Semoga dimurahkan rezeki. Itu pandangan daripada saudara Asri Yusof. Begitu juga saudara Aftam, saudara Otai, saudara Abu Bakar Ridwan, saudara Jamaluddin Muhammad Pujang. Baik, saya selesai saya memberi pencerahan naluri kehidupan. Jangan lupa, ini kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam, saudara Lim Boon Chiang. Beliau adalah mantan Ketua Menteri Sabah. Dalam segmen Mutiara Kata, katanya, saudara, berusahalah untuk menghindari pintu syubhat yang sering menimbulkan keraguan terhadap keesaan ilahi. Dan tutuplah pintu amarah yang sering menimbulkan api permusuhan sesama insan. Saudara, tutuplah pintu amarah kita, saudara, yang sering menimbulkan api permusuhan sama insan. Saudara, Saudara Edi Tahir marah nak fikir. Cakap banyak tak betul. Macam mana lah, saudara. Tak apalah, saudara, saudara Mat Syahrim, King Charles and Queen Camilla. Ya, saudara Muhammad Syahrim, Mon Syahrim, King Charles dan Camilla telah pun dinobatkan sebagai Raja Negara England. Seang bunti, dia kata tak faham-faham ke KLSP ni. Warung kudak-kudapan. Waalaikumsalam. Saudara, baik, kita harus saling ingat-mengingati antara satu sama lain. Saya lain tak ada. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar jangan membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh jadi muflis, saudara. Saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman yang menyunting semula live saya tadi. Saya nampak ada 7 suntingan yang mereka lakukan dan mereka post dalam macam-macam laman media sosial. Saya ingin menyatakan anda harus bertanggungjawab atas setiap kiriman yang anda lakukan. Amir Hijaz Fan tidak bertanggungjawab, saudara. Tapi kita tak marah. Terpulanglah pada anda. Asalkan suntingan yang anda lakukan bertepatan dengan kehendak-kehendak yang selalu saya lontarkan, saudara. Di samping itu, saudara, saya juga berharap kalau anda menulis dalam ruangan ini dan sebagainya, gunakanlah bahasa yang baik, patuhilah ketetapan dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, saudara. Itu saja, saudara. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Jangan marah. Memang pencerahan politik. Dan matlamatnya sekadar memberi informasi. Bila saya beri komen, saya harap, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Puan Rubiah Hussein dari Seremban. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah, ya, saudara Ismailis. Bagi saya, kalau kita rasa anda sokong pandangan saya, alhamdulillah. Kalau tak setuju pun tak ada masalah. Seandainya anda mau menulis dan membuat penjelasan lagi. Saudara Apek, dia kata Malaysia maju kerana rakyat sendiri. Benar, saya. Jadi Jaafar Jeff, dia kata gunakanlah bahasa yang baik kerana bahasa menunjukkan bangsa. Itu yang penting, saudara. Anda tak setuju, nak santun tak ada masalah. Nak berbual dalam ruangan saya pun tak ada masalah. Cuma gunakan bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat tu, saudara, pesanan saya. Saya tak mengizinkan halaman saya ini dipenuhi dengan caci maki hamun. Itu tak perlu saya. Saya nak menyingkirkan tak reti. Itu terus terang dikatakan. Saudara Apek, dia kata Malaysia ni hancur pun atas pilihan rakyatnya. Saudara Pisang-Pisang, Puan Nuraiti, Saudara Edi Tahir, Saudara Agus Salim, Waalaikumsalam. Saudara, saya nak beritahu juga, saudara, bahawa saat ini admin saya tak ada bersama kita. Dia berada di Besut sekarang ni. Sedang meninjau-ninjau keadaan di Besut. Dan saya diberitahu bahawa JT di Besut saat ini, hari ini, lengang. Mana tiada orang nak pergi bercuti, untuk berkelah ke, ataupun keluarga ke pulau perhentian. Ini juga mungkin akan menjejaskan pendapatan warga yang tinggal di Besut ataupun di pulau perhentian. Bersabarlah. Mungkin sekarang ni musim panas.
Udara masih musim panas, saya belum dapat laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Jadi saya tak boleh memberi laporannya. Ini saudara, saya kena jelaskan kepada anda. Apa yang saya laporkan adalah dapatan daripada pihak yang berautoriti, saudara. Baik, saudara. Cuma hari ini, saudara, dalam media sosial sumber kini, terkejut juga saya, saudara. Media sosial sekarang ni segala-galanya di hujung jari. Apa yang kita lontarkan dulu, maka boleh diterbitkan semula. Jadi sebab itu saya terkejut juga, rupanya ada sumber kini dalam culipannya, dia mengatakan, saya dengar sendiri video bagaimana Dr. Mahathir berkata bahawa PAS ditubuhkan bukan untuk perjuangkan Islam. Malahan lebih teruk lagi, dia tuduh PAS parti kafir katanya. Jadi dia kata kita tak tahu apa dia sebabnya PAS ditubuhkan. Apakah untuk Islam atau untuk nak dah jadi wakil rakyat dan menteri besar. Wuih, saya tengok garang persoalan tersebut. Jadi katanya PAS jadi wakil rakyat dan menteri besar, dapat gelaran yang berhormat dan yang amat berhormat. Dan dapat duit pun. Nampaknya tumpuan bukan Islam. Tapi katanya pasal nak pegang jawatan dan dapat duit. Itu dia, saudara. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Culipan dan saudara boleh layari culipan daripada sumber kini. Jadi dalam keadaan begini, saudara, perlulah kita ingat bagaimana sekarang ni dah baik pula dengan PAS. Saudara Jaafar dia kata kesianlah jadi angkat sumpah di Istana Budaya. Saudara, jangan kita menyindir. Tidak, saya cuma menjelaskan bila berlaku begitu, saya memberi gambaran apa sebenarnya. Saudara Ramli Karim dia kata, maaf saya sebagai Presiden Persatuan Melayu mohon buat pencerahan sikit tentang Persatuan Melayu yang miskin. Ya, memang banyak persatuan-persatuan kita, Saudara Ramli, yang tidak mempunyai dananya. Jadi saya haraplah ahli-ahlinya kalau boleh berilah sumbangan dana. Kalau anda yang berhormat, bantulah. Itu keadaannya. Jadi saya tahu Saudara Tuan Haji Ramli adalah merupakan Presiden Persatuan Melayu Keluang, saudara. Ya, Saudara Puan Nur Hashimah, apa khabar? Saudara Muhammad Johari, Nurizan Hassan. Begitu juga Saudara Wanlah, salam dari Kulim, Kedah. IBN Lambak, Burak Putih. Burak Putih dia kata PAS tu tidak salah, yang memimpin PAS dan ahli-ahlinya tu yang salah katanya. Itu kata saya melaporkan apa yang saya dapat, culipan, supaya kita berfikir, bukan untuk menghina sesiapa. Jadi saudara, sebab itu saya ingin membuat peringatan khususnya kepada pemimpin-pemimpin UMNO, warga-warga UMNO, bila anda berucap di pentas-pentas politik, pastikan anda berhati-hati dalam ucapan anda. Sebab sekarang ni orang boleh ulang balik. Macam mana yang sekarang ni tular dalam media sosial. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun RM1.50. Itu maka warga menuntut. Sebab itu janganlah kalau boleh, saya haraplah pimpinan PAS yang muda-muda, yang baru memegang jawatan dalam pemimpin UMNO khususnya, yang baru memegang jawatan, janganlah menuturkan kata-kata yang kadang-kadang tak terjangkau oleh akal fikir. Jangan kita kerana sedap berucap. Bercakap ni memang sedap saya. Tapi selalu orang kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sebab itu saya harap agar kita berhati-hati. Lihatlah tadi bagaimana Dr. Mahathir sekarang dah boleh pula bersama dengan Haji Hadi. Dan saya juga ingin memperingatkan. Saya rasa saya perlu memberi peringatan kepada teman-teman pemain media sosial. Sudahlah. Kita boleh mengkritik tentang hubungan Dr. Mahathir dengan Tuan Haji Hadi. Tak ada masalah. Tuan Haji Hadi, dia pergi bertandang ke rumah Dr. Mahathir dan mereka menyantuni, ada proklamasi rakyat lah. Itu tak ada masalah. Anda boleh kritik. Cuma, saya haraplah, janganlah lagi kita sentuh tentang isu korban memali. Saudara, saya harap saudara hormatilah warga ataupun keluarga yang menjadi mangsa memali ni, saudara. Saya harap warga netizen tak payah nak ungkit-ungkit lagi. Benar, saudara brother. Tu lidah tak bertulang. Dia kata, tak faham ke masa Seri Anwar Ibrahim cakap masa tu berapa harga minyak? Kena adil tu. Saya bercakap, saya mengulangi. Jangan marah kat saya. Sebab itu saya mengingatkan pada teman-teman, bila berada di atas pentas, berhati-hati. Bila berucap, jangan kita lontarkan mengikut perasaan. Itu saja, saudara.
Jangan selalu nak marah pada saya. Saya bukan nak mengkritik. Saya cuma mengingatkan. Sekarang ni bila dia Perdana Menteri, mulalah orang menuntut. Itu keadaannya saudara. Saya harap kita berlapang dada. Dan sekarang ni saya nampak rakyat dah boleh menerima. Tak apalah, yang sudah tu sudahlah. Yang selalu saya katakan, yang paling penting soal minyak turun atau naik, soal lain. Yang penting poket rakyat itu mesti dikembungkan. Kalau poket penuh, naik minyak bagaimana pun rakyat tak ambil kisah. Itu isunya saudara. Dan cuma saya nak bagi tahu pada warga UMNO. Sebab ada juga warga UMNO dulu duk balun dari Datuk Ibrahim bagai narak. Tuduh itu, tuduh ini. Saya tidak memilih untuk jalan sebegitu. Jadi sekarang ni okey, ceasefire, tak payah nak diungkit-ungkit lagi. Dan di masa hadapan, bila kita naik ke pentas politik, berucaplah seadanya. Betul Datuk Ucu, dia kata Datuk Ibrahim bercakap 15 tahun dulu. Benar. Saya tak nafikan. Saya bercakap ni, saya haraplah saudara, kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju lah. Saya beri pandangan. Tak lebih daripada itu saudara. Saya berlapang dada lah. Saya memang saya kata masuk je bertanding dalam PRN ni. Untuk mula berlapang. Saudara Min Opua Moch, dia kata, saya tidak berhasrat untuk sebarang jawatan dalam parti politik. Saya lebih suka menyantuni pandangan rakyat. Dan saya harap bila saya beri pandangan ini, saya jangan marah. Masalah kita ni kadang-kadang bila terkena batang hidung kita, kita nak marah. Tak usah. Saya mengingatkan, bukan untuk mengulangi. Sebagaimana saya nak mengingatkan kepada teman-teman pemain media sosial. Berhentilah cerita pasal Mamali ni saudara. Kita perlu menghormati keluarganya mereka yang menjadi mangsa dalam tragedi di Mamali. Keluarga Allahyarham Ibrahim Libya, keluarga anggota keselamatan pun ada saudara. Jadi bagi saya tak payah kita ulang-ulang lagi. Sudahlah. Cuma saya haraplah itu memang kesilapan dululah. Dan saya mohon supaya bila kita nak melontarkan pandangan dan sebagainya, kita berbahas, berbicara secara matang. Bukan ikut perasaan. Sebab saya tengok kadang-kadang dalam media sosial, orang bercakap pompang. Bagaimana sebab itu sekarang ni, macam mana kata Datuk Roslan Bian. Datuk Roslan Bian, beliau merupakan pegawai di Parlimen. Dia hantar kiriman pada saya, dia kata, dulu jual aset, kemudian pinjaman bertambah. Tapi sekarang, adakah orang yang sama nak diangkat semula jadi Perdana Menteri? Itu juga satu persoalannya. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk Roslan Bian. Dulu mereka inilah yang menjual aset negara dan berhutang begitu banyak. Jadi kalau orang yang begitu diletakkan semula di anjung kuasa si perdana, sepertilah perumpamaan ibarat tikus membaiki labu. Benarlah pandangan tu. Kita harus terimalah saudara. Saya setuju saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga bukan maksum, Datuk Seri Najib bukan maksum, Datuk Seri Zahid bukan maksum. Siapa sahaja dalam dunia ini tidak bersifat maksum. Cuma sebagai warga biasa, saya ingin menegur. Salahkah kalau saya menegur? Saudara Amin, Puan Nurhalizan Said, mereka hanya nak kacau pencerahan. Tak apalah saudara. Kalau mereka nak ganggu, tak ada masalah. Cuma saya nak memberi peringatan saja saudara. Sebab saya tengok hari ni, saya ketawa juga saudara. Saya lihat, ini bukan kritikan, ini pencerahan saya. Saya tengok, nampak gayanya Menteri Besar Kedah ni hebat juga orangnya. Rupanya dia juga pakai tomoy. Sebab ada gambar tersiar videonya bagaimana dia berlatih tomoy. Hebat pendangnya saudara. Berdebung dia bagi pendang yang flying kick lah saudara. Jadi hati-hati kalau nak bertempur dengan Datuk Menteri Besar Kedah. Tapi waktu yang sama rupanya dia orang seni. Minat rock rupanya. Beruntunglah orang Kedah dapat Menteri Besar peminat rockers. Hebat menyanyi saudara. Dan saya tengok dalam gambar ataupun video yang dikirim pada saya. Saya kata hebat. Jangan kita katakan orang PAS tak boleh menyanyi. Jadi walaupun beliau antara pemimpin PAS, minat rock juga saudara. Retinya mereka orang biasa. Jangan nak marah saudara. Cuma hari ini beliau mengatakan bahawa isu dia dengan Datuk Seri Mahfuz dianggap selesai kerana dia kata dah bayar pun pada lawyernya. Mudah-mudahan Datuk Mahfuz kalau datang Kuala Lumpur nanti, bila jumpa belanjalah minum teh tarik. Dah dapat duit. Kerana menang kes, kata Datuk Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi, dia kata dia dah bayar melalui lawyernya. Mungkin ada potongan dan sebagainya. Okeylah tu, duit raya lah tu saudara.
Cuma saudara, saya melihat ini kita harus serius sikit saudara dalam keadaan ketawa-ketawa juga saudara. Saya melihat kita ni orang Melayu kita ni asyik sibuk berpolitik. Tak habis-habis. Dan kita bertempur sama sendiri. Apakah kita tak pernah terfikir bagaimana pihak musuh, bukan Melayu ni, mereka mengatur strategi untuk menguasai negara kita? Tidak pernah ke terfikir saudara? Saya haraplah agar warga internet dalam sosial media ini memperingatkan warga kita. Janganlah kita berterusan bertempur. Ini dah 5 tahun saudara, tak habis-habis. Masih lagi tak selesai, berdebam. Melayu sama Melayu bergaduh saudara. Terima kasih saudara Pok Lee, dia sarang burung. Semoga sihat selaku hendaknya. Dari Kelantan ya Pok Lee. Saudara Kos Saleh. Begitu juga saudara Ilyas Muhammad, salam saudara Faris Atan. Geng Walaun panas telinga, jangan nak live. Ya, bagi saya saudara satu saja, jangan panas telinga. Saya mencerita kebenaran. Selalu saya katakan kita mesti berani bercakap. Saudara Haji K, saudara Awangku, saudara Osma Khalid, kita mesti bercakap benar walaupun pahit. Saya terus terang saya bila jumpa saudara Ibrahim, saya akan bercakap, Pak Syekh. Itu dulu pun saya tegur juga. Pak Syekh, bila bercakap tu sekarang ni, you dah jadi Perdana Menteri. Rakyat nak tunggu apa santunan tak si. Sebab hari ni pun nak balon lagi. Sebab sekarang ni saya, antara isu yang sedang berlegar dalam kehidupan rakyat tentang harga barang yang makin melambung. Ini persoalan yang perlu kita tangani. Yang perlu ditangani oleh semua ahli-ahli parlimen. Mereka sebagai wakil rakyat, yang rakyat pilih mereka, menghantar mereka ke parlimen. 22 bulan ni parlimen akan bersidang. Sepatutnya kita dapat mendengar bagaimanakah caranya agar kerajaan dapat mengurangkan harga barangan di pasaran. Bukan nak maki hamun. Ini kadang-kadang kita dengar tunjal menunjal. Ini yang kita tak mau dengar. Sepatutnya kalau mereka ada ilham yang baik, lontarkan. Ini rakyat kawasan saya, kawasan Great katanya. Kononnya lah. Kami nun jauh di hujung desa. Tapi harga barang pun mahal. Kenapa tidak? Adakan pastikan pegawai-pegawai, penguatkuasa, Kementerian Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Pastikan harga barang murah. Kembalilah kita cara lama. Kita sama-sama tangani segala katil-katil ini. Kan ini lebih baik seandainya 222 ahli parlimen bersatu hati memerangi kebejatan para kartel. Ini dia orang ni mengaut keuntungan. Memanglah wakil rakyat tak terasa, tetapi rakyat akan umbi, rakyat di peringkat bawah memang terasa sangat. Jadi kadang-kadang rakyat marah apabila mereka tidak dibela, tak dipertahankan. Sekarang ni begitu juga dengan harga minyak masak, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. Dan susah pula nak dapat. Begitu juga macam gula. Semalam saya dah laporkan, kemarin saya laporkan di Kelantan misalnya. Orang Kelantan memang mereka perlukan gula. Sebab makanan asas masakan di Kelantan perlu ada gula. Tak banyak pun sedikit. Begitu juga di Terengganu. Tapi kalau harga gula sampai RM4.30 sekilo, ini sudah sampai ke tahap harga melampau. Jadi wakil rakyat lah menyuarakan. Takkan nak harapkan rakyat bersuara dalam media sosial. Tak sepatutnya begitu. Dan kalau dia menulis sebagai wakil rakyat, saya ahli parlimen kawasan Lumut dengan ini menzahirkan rasa kecewa yang teramat apabila harga gula di Lumut harganya begini. Saya rasa tentulah menteri itu akan ambil tindakan. Wakil rakyat dah bercakap ni, nanti teruk aku kena balon kat parlimen. Itu cerita dia saudara. Saudara Sidi Gambuh dia kata warga Melayu katanya sepatutnya hayatilah lagu warisan. Betul saudara. Lagu warisan antara kata-katanya, anak kecil main api terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Apakah ini yang kita mahukan? Kita masih lagi berbalah kita. Dan apakah mereka tidak sedar bagaimana pengangguran masih berterusan? Saya sedih tengok anak-anak muda kita yang ada kelulusan terpaksa bawa Grab, supaya bawa motor. Selalu saya katakan, Saudara Paduka Lang Buana, gula harga kawalan, itu cerita dia. Masalahnya takkan tiap-tiap malam saya nak bercerita benda yang sama. Gula berada dalam harga kawalan. Sepatutnya kalau dia sebagai wakil rakyat Ulu Terengganu, wakil rakyat di Terengganu, wakil rakyat di Kelantan, bila tengok harga gula naik, cepat-cepat balik ke pejabat, bagi tahu pada sekretari anda, buat satu surat bantahan melalui pejabat wakil rakyat.
untuk Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, ini laporan kami. Daripada mana? Mungkin anda daripada Tanah Merah ke, mungkin daripada Gua Musang ke, mungkin daripada Pasir Mas. Tak kisahlah. Kalau dapat melihat kebejatan yang sesuatu mencakupi persoalan rakyat, perlulah ini ditangani. Dan tugas anda, rakyat dah pilih anda, takkan itu pun rakyat nak bersuara. Itu keadaan saudara Azani Abdul Kadir. Masalahnya, semua nak jawatan. Semua gila kuasa. Betul, saudara Azani. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Begitu juga sekarang ni. Kadar pengangguran, lantikan politik masih lagi berjalan. Saudara, pencapaian menteri-menteri biasa-biasa. Tak dengar apa ada. Dah 5 bulan saudara. Lebih 100 hari dah. Mungkin nak masuk 200 hari dah. Berada di anjung kuasa. Menteri-menteri ni dah buat apa? Kita dengar juga ada lah yang bekerja. Saya lihat macam lipas kudung lah. Bukan saya nak memuji Presiden UMNO. Tidak. Tapi ini realiti. Macam lipas kudung. Sekarang ni Sernordin. Mungkin Sernordin tak masuk malam ni. Dia pergi hadir rumah terbuka di Masjid Tuminah Hamidi. Di Bagan Datuk. Saudara Suliana Ina. Gula dah ke Thailand. Macam minyak masak. Gamaknya lah. Saudara Suliana, saya merasakan tak sepatutnya kebejatan ini berlaku kalau wakil-wakil rakyat, sama ada kamu ahli Dewan Luar Negeri ataupun ahli parlimen, bila ada sesuatu masalah yang membebankan rakyat, segerakan, adakan mesyuarat segera. Dan pimpinan UMNO khususnya, anda yang dah pegang jawatan sebagai ketua bahagian, anda jawatan ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, bila kalaulah gula mahal di Kelantan, buat mesyuarat segera, mesyuarat tergempar, hantar protes. Kalau saya yakin seandainya ada surat resmi daripada UMNO bahagian, tentulah ia akan disantuni oleh menteri tersebut. Tentulah dia akan menghantar sesegera mungkin pegawainya untuk memantau semua itu. Saudara Rosli Rahim dia kata, jangan lupa, dulu PN10 juga ada nombor. Dia saudara, tak usahlah. Yang tak usah kita ulang-ulang lagi. Sekarang ni suka tak suka, buatlah kata apa pun, beliau telah pun menjadi Perdana Menteri. Hormati beliau sebagai Perdana Menteri. Ini yang penting. Tetapi saya merasakan, saudara, saya merasakan bahawa kalau semua ahli parlimen, semua ada ahli Dewan Negeri, ADUN, bertungkus lumus menjaga rakyat, tentulah rakyat akan menyokong mereka. Tapi kebanyakannya, boleh katakan 95% wakil-wakil rakyat menghampakan rakyat. Masa musim pilihan raya, dia datang ni saudara. Bulan 6, bulan 7 ni, mulalah naik pentas. Berilah kami kesempatan. Kami akan laksanakan perjuangan kami untuk rakyat. Itu yang kadang-kadang saya katakan, ada masanya rasa teringin nak bawa telur busuk. Kalau ada orang nak bercakap demi rakyat, jawab ni kepalinglah telur busuk. Kalau mereka kerja lain tak ada, mengaut kekayaan negara saja. Ini saya harap saudara, kita mesti berani menegur. Jangan saudara kita mendiam diri. Kadang-kadang saudara, bila kita berdiam diri, pemimpin merasakan mereka benar. Jadi sekarang ni kita tengok pula kawasan-kawasan di mana pembangkang, bila orang bertanya, minta bantuan, dah tak ada peruntukan lah kononnya. Jadi yang kamu dapat bulan-bulan puluh-puluh ribu tu apa hal? Gaji kamu 16 ribu. Kalau rakyat miskin datang, apa salahnya? Ini keadaannya. Saudara Syam-Syam, gula harga kawalan, saya bersetuju. Tadi saya dah cakap, gula memang harga kawalan. Tetapi kenapa masih berlaku, pertama kekurangan. Saya dah bagi jelas. Okey, rakyat boleh terima. Gula, bekalan gula di Kelantan, di Terengganu, agak jauh daripada kilangnya di Shah Alam. Dia SR punya kilang. Kerana waktu itu, lori-lori tidak dibenarkan mengangkut gula daripada Shah Alam, bawa pergi Kelantan dan Terengganu. Tetapi sepatutnya, mestilah ada persiapan awal. Semua tahu sebulan lagi nak raya, sepatutnya seminggu, 2 minggu, sudah pun minta supaya pembekal-pembekal laksanakan stok kes yang kena ada di Kelantan, di Terengganu. Sepatutnya sekarang ni. Takkanlah tak pandai kot, saudara. Saudara Edi Tahir, rakyat disajikan KPO. Teh tarik dari paip pun masih nak pilih kerajaan yang gagal. Saya beginilah saudara. Memang saya tahu apa yang dialami oleh di Kelantan. Sebab itu admin sekarang ni berada di Kelantan, berada di Terengganu untuk melihat keadaan sebenarnya supaya dapat dilaporkan kepada saya, supaya saya dapat memberi pencerahan. Saudara Jaharudin,
Saudara John Rambo, Lone Wolf katanya, rakyat bila ada masalah cari UMNO. Tapi bila pilihan raya, pangkal walaun. Itu keadaannya. Sebab memanglah UMNO itu lain tak ada perjuangannya demi rakyat untuk rakyat, saudara. Sebab itu sekarang ni, mereka lain tak ada. Ahli-ahli parlimen, pembangkang-pembangkang, semua lain mikirkan soal tembuluk masing-masing. Soal jawatan, mengejar jawatan. Bukan untuk berbakti pada rakyat. Saya rasa sudah sampai masanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri panggil kumpul balik semua ahli-ahli parlimen ni, dia kena bagi disekolahkan balik lah tugas mereka sebagai ahli parlimen, sebagai ahli luar negeri. Kalaulah tak boleh dibuat untuk parti-parti pembangkang, lakukanlah untuk parti kalangan warga UMNO. Saya mengharaplah agar Presiden UMNO dapat memikirkan supaya diadakan satu retreat selama 1 hari ke 2 hari, semua ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri yang mewakili parti UMNO yang diberi rakyat kesempatan menjadi wakil rakyat, dipahamkan, diperjelaskan. Begitu juga ketua bahagian, disuntik bahawa mereka harus memberi bakti kepada rakyat. Rakyat mesti didahulukan. Itu antara kata-kata Dr. Najib. Rakyat didahulukan. Pencapaian diutamakan. Saudara adik Pusani, Sakau jangan sebut. TPM dulu, you all cakap Sakau, sekarang you all diam. Saudara, bila masalah Perdana Menteri Sakau, ini masalah saudara, kadang-kadang kita menuduh. Saya harap kita tunggu keputusan mahkamah. Beliau bukan lari dari mahkamah sebab beliau minta supaya ditangguhkan saja dan mencabar segala tuduhan. Tunggulah saudara. Saudara Haizum, kes gula di Kelantan tu ada sabotaj dari pembekal dari Kelantan. Kilang tidak boleh hantar jika tidak dapat order. Betul saudara Haizum. Dan saya haraplah benda ini dapat diatasi. Kita ada lagi perayaan ni. Musim Hari Raya Haji. Saudara kena ingat. Di Kelantan khususnya, macam di Terengganu Kelantan, perayaan musim Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Haji ni, lebih besar sambutannya berbeza dengan Hari Raya Aidilfitri. Ini keadaan saudara. Saudara Abdul Latif, dia kata air paip di Kelantan sudah disediakan dengan air teh tarik. Saudara tak payahlah menyundir saudara. Saya minta ginilah saudara. Bila anda bercakap benda begitu, saya bersimpati dengan warga Kelantan. Nak buat macam mana tiba-tiba mereka diberi pemimpin yang tidak memikirkan soal mereka. Bukan kerajaan persekutuan tak bagi duit. Dulu pun dah bagi 400 juta kata silap saya. Tapi mereka tidak tahu yang mana prioriti, yang mana kepentingan. Sekarang ni saya dengar tadi ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah lah, tapi belum masih lagi mungkin dia geram lah. Sebab itu dia kata kalau siapa sahaja yang mengaku mereka dah cukup ada numbers ataupun gulungan lah penyokong yang majoritinya boleh menumbangkan Perdana Menteri, bawalah ke Parlimen. Dia tak takut, dia kata. Dia bukan seperti Perdana Menteri yang terdahulu. Memang pernah berlaku dalam negara kita, Perdana Menteri itu takut. Kalau orang nak bawa usul undi kepercayaan di Parlimen, takut hilang jawatan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi bahawa beliau, dia kata dia berani, dia sanggup berdepan. Bawalah berapa ramai anda ada sokongan di kalangan 222 ahli Parlimen tu. Kalau rasa tak sokong, tak sokonglah. Dia sedia untuk berundur diri. Itu realitinya dalam politik negara kita. Dan kalau tak ada, diamlah. Tak payah nak bermimpi, duk bercakap, meracau. Semua ini bila mereka meracau, saya pun yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah bosan dengan isu ini kerana ia turut mengganggu. Ia mengganggu pelabur-pelabur untuk datang melabur ke negara kita. Bila diumumkan, ini saya tengoklah ada satu malaun ni, memanglah malaun lah. Cuma saya tak sebut nama saudara. Tiap-tiap hari tak betul saja Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Saya tak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim betul semua. Tapi buka saja live dia, lain tak ada, tutuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hebatlah dia ni. Yang lain tak ada memuja Dr. Mahathir. Saya kata Dr. Mahathir has been. Dalam bahasa Inggeris dia kata has been. Beliau sudah masa lampau, sudahlah. Tapi masih lagi memuja. Kononnya akan jatuh hari Isnin, kononnya akan dijatuhkan. Mula-mula ada 112, kemudian naik 115, kemudian naik 120, naik 150. Tak berhenti-henti. Menggambarkan seolah-olah rakyat ni tak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang digambarkan kalau 140 ahli parlimen ajalah, bukan menggambarkan rakyat. Saya tak faham.
Konon-kononnya seolah-olah negara ini kalau kucap kacir. Rakyat tidak lagi percaya pada Datuk Anwar Ibrahim. Kerana 115 ahli parlimen, atau 120 ahli parlimen akan menumbangkan beliau. Ada pula ini Akuan bersumpah. Itu 120 ahli parlimen lah yang anda dewa-dewakan. Sedangkan realitinya tak ada. Tapi anda tidak menggambarkan cita rasa rakyat. Saudara Faris Atan, walau ni saja. Mereka mahu melakukan sabotaj terhadap ekonomi. Kalau ekonomi kita disabotaj, bertambah lagi lah mereka akan maki hamun diletakkan kegagalan itu pada kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim. Sebenar-benarnya saudara, mereka diburu ketakutan. Takut ni lah, hari Isnin ni saya akan bermula. Mulai hari Isnin nanti akan bermula perbicaraan berhubung tentang penyelewengan jana wibawa. Apabila ahli parlimen daripada Parti Perikatan Nasional mula menghadiri perbicaraan. Saudara, tunggu Isnin akan terdedah satu persatu. Ini yang mereka takut. Dan bagi mereka mudah. Mereka suka cari jalan mudah. Singkirkan Anwar Ibrahim, selesai masalah aku. Selamat aku. Tidak akan selesai, saudara. Rakyat dapat melihat kebejatan yang mereka lakukan. Dan hari ini saya nampak timbalan Presiden. Walaupun ni masih menggunakan media sosial mengatakan Datuk Anwar Ibrahim akan kalah, ada SD sebagainya. Akhirnya hari ini, saudara, timbalan pengerusi Perikatan Nasional, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, waktu bertemu, dia hadir majlis silaturahmi di Gombak Steel. Dia mengatakan tak ada. Perikatan Nasional menafikan ada menandatangani sebarang akuan bersumpah untuk menjatuhkan kerajaan. Itu kenyataan Faizal. Dan sekarang ni jawablah. Kita nak tanyalah walaun yang membuat live dia mengatakan ada SD dan sebagainya. Perikatan Nasional tidak membuat SD. Dan menurut saudara Ahmad Faizal, dia kata kami sedar diri. Kami cuma ada 74 kursi. Dan akan berusaha untuk menjadi pembangkang yang beristiqamah. Kemudian begitu juga. Timbalan Setiausaha Agong yang diwawarkan kononnya nak jadi Perdana Menteri. Ada pihak-pihak walaun, bukan dia. Ada pula cuma nak mengujudkan suasana ni, itu Datuk Hamzah Zainuddin. Mereka kata bahawa kalau Datuk Anwar Ibrahim tak ada, orang lain yang akan dilantik adalah Datuk Hamzah Zainuddin. Hari ini Datuk Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa dia kata kalau gitu dia kata bagi tahulah Perdana Menteri. Tumpukan, jalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Jadi saya tak sepatutnya memikirkan soal nak menjatuhkan katanya. Bahawa katanya pihak pembangkang yang didakwa memiliki akaun bersumpah tak ada. Saya nak maklumkan kepada Datuk Anwar Ibrahim, saya tidak pernah bermimpi pun setiap minggu. Saya nak beritahu yang dia jangan mengigau. Itu sebabnya saya tak cakap apa pun katanya. Tak ada. Jadi sebab itu saudara, dalam keadaan sekarang ni orang tak nak percaya. Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri yang ada 30 orang ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional, Datuk Sri Zahid Hamidi dah berkali-kali mengatakan bahawa tiada seorang pun ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional yang akan bertindak mengosongkan kerusi sekaligus untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Selaku Presiden dia kata beliau sendiri telah pun melakukan kaji selidik ke atas semua ahli parlimen dan ura-ura nak menjatuhkan kerajaan ternyata tidak berasas. Itu realiti saya. Tapi orang tak nak percaya. Saya pun tak faham. Masih lagi ada isu lah 118, 120, 148, 160 dan sampai sekarang 220. Saya kata mengarut habis dia orang ni. Dan saya rasalah agar teman-teman yang menjalankan ataupun membuat live-nya, berhati-hatilah dalam kenyataan anda. Jangan sampai orang merasakan anda cuba juga terlibat untuk melakukan sabotaj terhadap ekonomi negara. Saudara, ini ada pula lagi tu. Waktu tadi bila ada ditanya oleh wartawan, kononnya kononnya mengatakan bahawa ada poster UMNO sekarang ni sedang berkempen, kempennya saingi DAP. Pula dah. Saudara, tak habis-habis mereka melakukan tindakan membayangkan seolah buruklah kita ni. Saudara Fahmi Ahmad, KJ dah tak laku. Tak payahlah, ini semua has been lah. Tak payah kita nak santun lagi. Sebab itu saudara, saya kurang menyebut nama-nama mereka. Bagi saya mereka dah meninggalkan UMNO, yang dipecat, yang disingkir, sudahlah.
Tetapi bila ada pula poster, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi kata ini orang gila katanya. Yang membuat poster kononnya UMNO sedang berkempen untuk ahli-ahli UMNO sayangi DAP. Benda yang tak ada janganlah diadakan. Tak baik, saudara. Dan sekarang ni ternyatalah sekarang. Bila Datuk Azmu dah bercakap ni, Faizal bercakap, Datuk Hamzah Zainuddin bercakap, Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mencabar sendiri. Sekarang ni kita tanya, berapa sebenarnya yang dah menandatangani SD? Peja kata tak ada. Kemudian Perikatan Nasional pun kata tak ada. Malahan Datuk Seri Fazilah Yusof yang mewakili parti GPS di Sarawak selaku ketua WIP dan juga Timbalan Perdana Menteri, dia kata tak pernah pun dihubungi siapa pun nak bercakap tentang adanya gerakan. Begitu juga dengan JRS. Soalnya kan siapa yang dah sign, siapa yang nak sokong Perdana Menteri baru. Itu keadaannya. Jadi soal-soal sekarang ni segala-galanya adalah tipu. Saya haraplah jangan kita percaya adalah 2-3 orang blogger ataupun YouTuber yang membuat live mereka macam-macam lah. Ada yang luar negeri, ada dalam negeri. Mereka mewujudkan suasana yang tidak harmonis. Saya dah bercakap bahawa untuk Datuk Dr. Mahathir, saya secara peribadi sebagai rakyat yang kita damai, kita minta udahlah Tun. Pada Tuan Guru Haji Hadi, terimalah hakikat. Bukan salah siapa. Tak perlu nak meroyan daripada warga wakil rakyat, ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Jangan nak marah. Kesalahan ini kena diletakkan di atas bahu Tan Sri Muhyiddin. Kerana beliau tidak mahu menubuhkan kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Ini realiti. Dia tak payahlah sekarang ni nak buat kumpul, nak jatuh itu, nak jatuh. Tak perlu dah. Sudah. Sebab negara perlu maju ke depan. Kenapa perlu kita wujudkan suasana yang bukan-bukan? Sebab itu hari ni saya nampak keras juga. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh geram sangat. Dia nak membalas saman Datuk Seri Dr. Mahathir. Dia kata dia mencabarlah pemimpin yang mengumpul kekayaan ketika memegang kuasa. Dan kalau betul-betul dia nak berjuang untuk Melayu, sayangkan orang Melayu, ambillah harta yang mereka miliki berbilion tu, kalau ada tu, bagilah pada orang Melayu. Ni siapa ni? Saya tak tahulah. FB 30 Perdana Menteri saudara, kenapa anda guna ayat begini, saudara? Anda ni anak siapa sebenarnya? Ayat ini anda gunakan dalam luar saya, saudara. Anda maki hamun orang. Apakah anda tidak punya adab? Anda memang tidak ada adab langsung lah, saudara. Mencarut dalam live saya ini. Saya tak tahu macam mana nak singkirkan anda. Tapi kenyataan anda itu memang terlalu celupar. Segala yang dalam kain pun disebut. Untuk apa? Anda nak marah-marah lah. Kita boleh marah kalau kita tak sokong dengan orang. Tak ada masalah. Saudara, ini masalahnya. Dan sekarang ni saya lihat bagaimana isu Datuk Seri Najib. Peguam negara di Switzerland pun mengaku Datuk Seri Najib tak terlibat. Itu perbicaraan di Switzerland. Cuba kita tunggu lagi lah perbicaraan berhubung dengan YNDB. Cuma saya dengar satu kenyataan ataupun culipan daripada orang lama lah, saudara. Saya rasa mungkin seusia dengan saya. Dia menzahirkan pandangannya. Dia kata, sudah-sudahlah. Kita nak marah pada Perdana Menteri, nak marah pada Presiden UMNO, nak marah pada orang itu, marah pada orang ini. Kerana Datuk Seri Najib masih lagi terpenjara. Jadi dia mempersoalkan, dia mengatakan bahawa memanglah kita sayang Datuk Seri Najib. Memang diperakui Datuk Seri Najib ada kepimpinannya. Tetapi kita beranggapan beginilah. Sepatutnya UMNO harus berusaha melahirkan Datuk Najib 2. Bukan hanya bergantung pada Datuk Najib seorang saja. Betul juga saya fikir. Kalaulah jadi apa-apa berlaku pada Datuk Najib, sebab ajal maut di tangan Tuhan. Bila tak ada nanti, apakah kita akan terus memangkah ataupun mengundi parti pembangkang? Sekarang ni dalam keadaan hari ini, Datuk Seri Najib memang telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Dan kita tunggulah. Kita tunggu. Jangan pula dalam waktu yang sama kita nak boykot. Sebab itu kita tak sokong UMNO. Bila anda tak sokong UMNO, tak nak keluar mengundi nanti, maka dengan sendirinya Perikatan Nasional akan menang.
Perikatan Nasional ataupun orang yang rapat dengan Dr. Mahathir, siapa sebenarnya yang menghantar Datuk Najib ke penjara dalam perbicaraan yang terpilih? Jadi keadaan ini kita kena berfikir waras. Saya bersetuju dengan pandangan seorang, dia tak sebut nama pun tadi. Dia kata dia berbicara dengan satu temannya, Liza apa dia kata. Dia kata sekarang ni kita harus memikirkan melahirkan itu Datuk Najib 2, Datuk Najib 3 supaya kepimpinan diteruskan. Bukan kita terhenti dan terus salahkan orang lain. Usaha perlu dijalankan. Beliau bersimpati, kita juga bersimpati, warga UMNO bersimpati. Tetapi dalam waktu yang sama, kita kena harus menzahirkan kepimpinan yang baru juga. Supaya the show must go on. Bukan bila ini, Datuk Najib tak boleh lagi diampunkan lagi, kita marah. Bila marah, kita singkirkan pemimpin yang ada. Singkirkan, salahkan Dr. Anwar Ibrahim. Kemana kita? Apa hasil kita akan dapat? Malahan sekarang ni saya nampak sama-sama kita berbalah. Orang ni tuduh begitu, orang ni tuduh begini. Yang nak berjuang, yang mempertahankan. Banyak isu lain yang perlu kita laksanakan. Saudara, saya tengoklah ada 2-3 orang dalam live yang ni yang menulis bukan tu, saya tak nak layan saya. Sebab saya lebih berpandangan sebagai orang tua. Tak apalah, orang dah kata saya orang tua pun katalah. Cuma saya bagi tahu jangan mencarut. Gunakanlah bahasa yang baik. Kita ni orang Melayu. Anda adalah anak Melayu, lahir sebagai orang Melayu. Apakah kedua ibu bapa anda tidak mempunyai ilmu, tidak mengajar anda untuk menjadi orang yang beradab? Anda memang celupar. Jadi keadaan begitu sepatutnya sedar dirilah. Jangan nak maki orang, tiba-tiba maki Dr. Anwar Ibrahim dan sebagainya. Buat apa? Apa yang anda dapat? Sekarang ni beliau sedang menangani. Dan memang saya tahu mereka akan menyemai kebencian kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang memerangi isu korupsi. Dalam waktu yang sama, janganlah diganggukan kepentadbirannya. Sebab negara-negara luar sedang nak masuk. Tadi beliau mengumumkan sudah ada kemasukan. Dalam tempoh 5 bulan beliau berada di anjung kuasa si perdana, tak ada satu pun kontrak yang diberi pada kroni ataupun kerabat keluarganya. Jadi ini beliau melaksanakan apa yang telah dilafazkan. Cuma saya berpesan tadi pada warga UMNO. Bila anda naik ke pentas politik, ini musim pemilihan yang datang ni, janganlah anda bersikap melontarkan pandangan ikut hati. Dan paling-paling tidak, saudara Cik CTP. Jadi sekarang ni bila kita marah, kerana Dr. Najib masih lagi belum dibebaskan, kemudian hancurkan UMNO, takkan begitu jadinya. Betul lah Cik CTP, saya bersetuju. Takkanlah kita marahkan nyamuk, kelambu kita bakar. Sepatutnya kita berusaha. Saudara Azhamad, terima kasih. Saya amat mengharapkan agar kita berusaha melahirkan Datuk Najib 2, Datuk Najib 3, Datuk Najib 4, supaya legasi kepimpinan diteruskan. Kita tidak lupa jasa baik Tun Razak, almarhum Tun Razak, yang mewujudkan dasar ekonomi baru. Maka orang Melayu dapat menikmati kek ekonomi negara. Kita tak lupa jasa Sri Najib. Tapi dalam saat sekarang ni, terhenti seketika. Jangan sebab itu kita maki orang yang ada di anjung kuasa. Sebab mereka juga sedang melaksanakan. Saudara Jaka Linglong, dia kata betul lah. Muda pun sampai masanya akan tua juga. Tak ke mana pun. Kita akan tua, saudara. Saya benar. Jadi anak-anak muda, ni apa ni? Cakap pasal judi lah. Cakap isu hasil judi dan sebagainya. Anda merapu. Saya tak nak layan lah. Sebab saya lihat, kalau boleh, kita nak berhujah. Biarlah hujah kita itu hujah yang matang. Kita bukan nak berhujah dengan maki hamun. Kita bukan nak berhujah menyalahkan orang. Yang kita nak santuni. Saya dah bagi tahu tadi, saudara. Isu sekarang ni, isu tentang kekurangan bahan makanan. Isu harga barang makanan tinggi. Setiap wakil rakyat, pegawai-pegawai yang ada, turun ke pasar-pasar. Ambil rekod harga ikan berapa, harga sotong berapa, harga ketam berapa, harga udang berapa. Rekod. Ini di kawasan Simpang 3 atau Simpang 4 di Taiping. Wakil rakyat Taiping hantar surat kepada Kementerian Perikanan, kepada Kementerian Pertanian, kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Awak Pengguna. Harga beras banyak ini, harga minyak sebegini. Adakan satu protes sebagai ahli parlimen, sebagai ahli luar negeri, bahawa anda mewakili rakyat. Menteri kena ingat, menteri kena ikut. Itu cerita dia.
Saudara Rizal Hassan, masa ni mereka ni belajar tinggi-tinggi. Guna macam-macam live semua, tapi tak boleh terima kebenaran. Kita kena belajarlah untuk menerima kebenaran. Saya amat mengharapkanlah, saudara, lebih-lebih lagi pada pimpinan UMNO. Sama ada anda dalam puteri UMNO, anda adalah pemuda UMNO, anda adalah pada wanita maupun pimpinan UMNO bahagian. Sudah sampai masanya kita berjuang cara kita. Kalau wakil-wakil rakyat tak ada, di mana kawasan di mana UMNO tidak ada wakilnya dalam kerajaan ataupun dalam Dewan Negeri maupun dalam Parlimen, gunakanlah platform sebagai jawatan kuasa pemuda bahagian. Hantar satu laporan khas kepada menteri. Tak payahlah kita nak pergi jumpa dan sebagainya, hantar laporan khas. Saya yakinlah, saudara, kalau 191 bahagian UMNO di seluruh negara dapat melakukan sebagai semak dan imbang, saya rasa untung nasib rakyat akan terpelihara. Teruskanlah, saudara, perjuangan kita. UMNO dari rakyat untuk rakyat. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.